Salam sejahtera kepada semua pelajar. Jadi untuk hari ini kita akan terus masuk dalam bab 2 berkaitan dengan pembentukan negeri-negeri selat. Jadi dalam topik ini kamu akan belajar beberapa subtopik. Okey, ada 4 subtopik, tapi untuk hari ini kamu akan belajar 2.1 sahaja berkaitan dengan perluasan kuasa British di Pulau Pinang, Singapura dan Melaka. Okey, kita tengok satu dahulu. Okey, latar belakang dia, ekspedisi ke timur adalah bagi meningkatkan kekayaan melalui perdagangan. Okey, maksudnya di sini British, mereka ke alam Melayu untuk mendapatkan kekayaan melalui aktiviti perdagangan. Dan pada masa itu British, dia menghadapi persaingan daripada dua kuasa besar iaitu Perancis dan juga Belanda. Jadi, dia memerlukan pertempatan baru untuk kepentingan perdagangan dan juga keselamatan di alam Melayu. Jadi, sebelum kedatangan British, ketiga-tiga kawasan ini dibawa kesultanan masing-masing. Okey, contohnya macam Pulau Pinang dibawa Kesultanan Kedah, Melaka dibawa Kesultanan Melayu Melaka, dan Singapura dibawa Kesultanan Johor Riau. Okey, boleh ya? Sekarang kita tengok kepada satu-satu dahulu. Pulau Pinang merupakan wilayah Kesultanan Kedah yang menjadi tempat persinggahan pedagang dari Linggah dan Riau dan pelabuhan dagang bagi daerah serantau terutama dengan Aceh. Pelabuhan awal dibuka ialah Batu Uban oleh orang Melayu Sumatera yang diberi oleh Sultan Kedah sebagai membalas jasa membantu menentang Siam. Dan pelabuhan ini dikunjungi oleh pedagang daripada Arab. Singapura pula pada masa itu merupakan wilayah Kesultanan Johor Riau yang meliputi Johor, Pahang dan gugusan Kepulauan Riau. Ditakbir oleh Temenggung Abdul Rahman yang pada masa itu tinggal di Singapura. Temenggung memajukan ladang gambir dengan usaha orang Melayu dan orang Cina di Singapura. Pemerintah Kesultanan Johor Riau pada masa itu adalah Sultan Abdul Rahman yang bersemayam di Linggah dan mempunyai hubungan baik dengan Belanda. Dan Melaka pada masa itu merupakan kerajaan yang sangat unggul pada abad ke-15, okey, sebelum ditawan oleh Portugis pada tahun 1511, dan selepas Portugis keluar, okey, Belanda masuk iaitu pada tahun 1641. Dan Belanda menjadikan Melaka sebagai pusat pengumpulan hasil dari negeri-negeri Melayu dan mementingkan Betawi sebagai pusat perdagangan utama di alam Melayu. Dan sekarang kita akan tengok bagaimana British dia memperluaskan kuasanya di Pulau Pinang. Okey, kedudukan yang strategik di Pulau Pinang itu yang terletak di laluan perdagangan, okey, di antara timur dan juga barat, memenuhi keperluan British, okey, memenuhi keperluan perdagangan British, okey, di alam Melayu. Jadi British beranggapan bahawa Pulau Pinang ini boleh dijadikan sebagai tiga nih, sebagai pusat pengumpulan barang, sebagai pelabuhan persinggahan dan juga sebagai pangkalan tentera. Okay, sebab pada masa itu British memerlukan teh daripada China dan China pula memerlukan emas, biji timar, rempah ratus itu sebagai tukaran. Jadi barang yang yang diperlukan oleh China ini diperoleh di mana? Di alam Melayu. Dan British dia memerlukan pusat pengumpulan barangan alam Melayu untuk ditukar dengan teh yang daripada China. Yang kedua, dia memerlukan pelabuhan persinggahan. Sebab British memerlukan pelabuhan persinggahan di laluan perdagangan antara China dan juga India. Sebab pelabuhan persinggahan itu boleh digunakan untuk membaiki kapal, mendapat bekalan makanan dan juga minuman, serta berlindung daripada angin monsun, dan juga boleh memudahkan penjelajahan pedagang-pedagang di Asia Pasifik. Dan juga yang ketiga, boleh dijadikan sebagai pusat pangkalan tentera. Okay, pangkalan tentera British di Bombay sukar mengawal pertempatan British di Madras. Jadi mereka memerlukan pangkalan tentera yang lebih strategik untuk mempertahankan
petempatan di India daripada ancaman Perancis dan hadapi saingan Belanda di alam Melayu. Jadi ada 3 yang menyebabkan British tertarik kepada Pulau Pinang. Sekarang kita tengok bagaimana kronologi pendudukan British di Pulau Pinang. Kita tengok yang pertama melalui perebutan takhta ataupun masalah dalaman yang terdapat di Pulau Pinang. Kerabat diraja Kedah menentang pelantikan Tunku Abdullah sebagai Raja Muda, lalu berpakat dengan Bugis Selangor menentang Sultan Muhammad Jiwa. Dan Sultan Muhammad Jiwa ini dia berasa tergugat, dan dia akhirnya meminta bantuan ketenteraan daripada SHTI supaya apabila diserang dia dapat mempertahankan dia punya negeri. Dan SHTI dia menghantar si Edward untuk berunding, tetapi gagal kerana SHTI tidak dapat memberikan jaminan bahawa dia boleh memberi perlindungan kepada Kedah. Di sini boleh paham ya, melalui perebutan takhta. Yang kedua melalui ancaman Siam. Ancaman Siam ini berlaku semasa kepimpinan Sultan Abdullah. Siam menuntut penghantaran bunga emas yang terhenti semasa Perang Siam Burma. Dan Sultan Kedah dia berasa tergugat. Sultan Kedah pada masa itu Sultan Abdullah dia rasa tergugat dan dia memohon lagi, meminta bantuan lagi daripada SHTI dan menawarkan Pulau Pinang sebagai pangkalan dengan syarat mendapatkan bantuan ketenteraan daripada serangan Siam. Maksudnya di sini Sultan Abdullah tu dia membuka peluang kepada orang luar untuk masuk ke dalam Pulau Pinang itu sendiri. Dan syarat perjanjian disampaikan oleh si Francis Light kepada Governor General British di India dan bermulalah penipuan perjanjian oleh si Francis Light. Francis Light dia berjanji memenuhi syarat tersebut sebab dia tahu kedudukan Pulau Pinang yang strategik. Dan Sultan Abdullah kemudiannya menawarkan petempatan di Pulau Pinang sementara menunggu jawapan berhubung syarat yang ditetapkan oleh Baginda. Dan akhirnya Francis Light mengambil kesempatan, dia telah menamakan Pulau Pinang itu sebagai Prince of Wales Island. Manakala petempatan dinamakan sebagai Georgetown. Dan apabila mereka sudah berada di Pulau Pinang, akhirnya mereka mengukuhkan kuasa mereka melalui perjanjian. Kita tengok ya. Pada tahun 1786, Siam menakluki Patani dan mengancam Kesultanan Kedah. Jadi pada masa itu, Sultan Abdullah, dia meminta bantuan ketenteraan dengan SHTI lah. Seperti yang mereka sudah buat perjanjian. Di antara si Francis Light dengan Sultan Abdullah. Tetapi SHTI enggan memberi kerana tiada perjanjian ditanda tangani. Tiada hitam putih. Dan akhirnya di situ baru si Sultan Abdullah dia berasa ditipu dengan muslihat si Francis Light. Oleh sebab itu, dia telah menghimpun angkatan perang di seberang perai untuk mengambil semula Pulau Pinang. Tetapi tindakan yang dia lakukan itu terlambat. Sebab Francis Light berjaya mengalahkan angkatan perang Kesultanan Kedah dengan bantuan tentera SHTI. Menyebabkan Sultan dipaksa menandatangani perjanjian dengan British. Dan perjanjian persahabatan dan keamanan British Kedah 1791 mengiktiraf pendudukan British di Pulau Pinang. Akhirnya, Dan pada tahun 1800, si George Lead, Gubernur Pulau Pinang, mendesak Sultan Kedah menandatangani satu lagi perjanjian untuk menyerahkan seberang perai. Dan seberang perai penting sebagai benteng pertahanan dan kawasan pertanian sumber makanan penduduk Pulau Pinang. Jadi melalui pendudukan Francis di Pulau Pinang ini menandakan bermulanya kemasukan kuasa British di Pulau Pinang ataupun kemasukan British di negeri Melayu. Jadi untuk hari ini itu sahaja. Untuk Singapura dan juga Melaka kita akan sambung untuk kelas akan datang. Thank you.